Dalam video pada petang ni, lama dah saya tak live dan jarang sekali saya live pada waktu petang. Tapi petang ni saya ada kelapangan sikit. Okay, jadi saya nak live dan buat sharing sikit dengan anda berkaitan dengan saham. Jadi topik saya pada petang ni, okay, saya nak share dengan anda bagaimana newbie boleh membina keyakinan dalam saham. Okay, sebab sekarang ni saya menerima ramai followers baru. Ramai yang follow saya di Facebook Nizam Malik Page ni. Okay, dan ramai yang masih lagi newbie dalam saham. Baru sahaja nak memulakan langkah dalam saham ataupun tak pernah lagi terlibat dalam saham. Okay, jadi antara feedback dekat Facebook Messenger ataupun dekat WhatsApp team saya, okay, ramai yang bagi feedback yang mereka ni nak terlibat dalam saham tapi mereka takut nak terlibat dalam saham. Okay, jadi insyaAllah petang ni saya nak share sedikit pengalaman saya sendiri, okay, macam mana saya terlibat dalam saham, yang mana saya dulu pun takut juga. Dulu saya pun newbie macam anda semua. Okay, dan bagaimana caranya saya membina keyakinan untuk melabur dan trade saham di Bursa Malaysia ni, saya nak berikan anda sedikit tips lah, macam tu. Okay, berbalik kepada topik kita, bagaimana cara newbie untuk membina keyakinan dalam pelaburan saham. Sebab ramai orang melabur saham ni dalam keadaan takut ataupun nak mulakan langkah pertama tu takut. Kepada anda yang selalu takut untuk terlibat dalam saham, nak memulakan langkah dalam saham, okay, perkara pertama yang anda kena faham, kenapa anda takut untuk terlibat dalam saham? Sebab anda tak kenal apa itu saham yang sebenar. Okay, anda tidak mempunyai ilmu asas tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Biasalah, benda yang kita tak tahu, kita akan takut. Yusri Cik Din takut tuan. Azlan Muhammad takut loss. Saiful Baharin takut. Okay, alright. Jadi Muhammad Khairul Daud takut rugi, betul. Okay, jadi perasaan takut tu memang ada, okay, bagi orang yang baru nak memulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, tetapi kenapa ianya terjadi? Takut sebab kita tak ada cukup informasi ataupun knowledge tentang pelaburan saham. Jadi bila kita tak kenal pelaburan saham tu apa, macam mana nak buat, apa risikonya, apakah selok-beloknya, maka kita akan rasa takut. Dan itu adalah perkara yang normal. Kalau anda rasa takut, itu adalah perkara normal. Okay? Jadi jangan anda terlalu stres kalau anda takut untuk terlibat dalam saham. Semua orang bila melibatkan pelaburan saham ni, memang pertama sekali emosi yang ada adalah perasaan takut. Okay? Jadi sama juga saya dulu, masa saya first time nak terlibat dalam dunia pelaburan saham pada tahun 2014. Okay, saya kenali dunia pelaburan saham ni pada bulan Februari 2014. Pada waktu tu saya memang zero knowledge tentang saham. Saya tak tahu apa itu saham dan bagaimana nak terjebak ataupun menceburkan diri dalam dunia saham. Saiful Jasman, saya takut terlepas peluang. Itu ayat orang dah pro. Tahniah, saya nampak ada tuan Saiful Jasman berjaya buat profit baru-baru ni. Tahniah saya ucapkan. Okay? Alright, jadi masa saya bermula dalam saham, saya memang takut. Okay, takut apa takut salah, takut silap, takut takut terbuat benda yang tak betul. Okay, kemudian of course takut rugi. Semua ni bermain dalam fikiran newbie yang nak terlibat dalam saham. Dan itu adalah normal seperti yang saya maklumkan. Jadi apa yang saya buat masa saya first time nak terlibat dalam saham, saya mulakan dengan mencari ilmu terlebih dahulu. Okay, sebab ilmu tentang saham ni bukan semua orang tahu. Sebab kalau kita tanya kawan kita yang tak melabur saham, ataupun kita tanya family kita, mak ayah kita yang mungkin tak terlibat dalam pelaburan saham, memang kita tak akan dapat jawapan yang betul, tak dapat jawapan yang sebenar. Dia lebih kepada pendapat peribadi masing-masing. Dan of course, semua orang akan cakap benda yang negatif lah, takut, berbahaya, risiko dan sebagainya. Tetapi mereka sendiri tidak pun terlibat dalam pelaburan saham. Okay? Jadi apa yang saya buat pada waktu tersebut adalah, waktu saya bermula dalam saham, saya mulakan dengan mencari ilmu. So saya pergi ke kedai buku dan saya cari buku-buku tentang pelaburan saham. So buku bahasa Melayu saya baca, buku bahasa Inggeris saya baca, dan saya cuba fahamkan dulu apakah itu pelaburan saham. Kita cuba fahamkan dulu apa yang kita faham based on pembacaan kita. Okay? Mungkin ada benda yang betul, mungkin ada yang salah, tetapi kita bermula dari situ. Kita kena dapat information terlebih dahulu. Okay? Kemudian selain daripada baca buku, selain pada beli buku, okay, kita sekarang di zaman teknologi. Jadi ilmu tu kita boleh dapat dekat
dekat internet. Okay, kita boleh Google dan kita boleh dapat simple information tentang bagaimana nak mengenali dunia pelaburan saham. Dan sekarang dah terlalu banyak informasi yang ada dekat luar sana. Okay, kita boleh Google sahaja. But the problem adalah bila kita masuk ke satu website yang kita tak tahu sumber dia betul ataupun tidak, kita mungkin dapat informasi yang salah ataupun kita dapat informasi yang outdated. Okay, itu masalah dengan Google ataupun internet. Okay, tetapi ia adalah juga salah satu cara macam mana kita nak bermula mencari ilmu tentang saham. Okay, so selain tu juga dekat YouTube, okay, sebab ramai orang buat sharing tentang YouTube. Okay, jadi kalau anda nak belajar tentang saham pun anda boleh pergi ke YouTube channel Saham Mastery. Kita ada banyak video sharing tentang pelaburan saham. Kat situ juga adalah tempat di mana anda boleh bermula untuk mengenali asas pelaburan saham. Kita nak mengenali dulu. Okay, janganlah kita baru nak kenal, kita dah expect kita tahu semua benda. Kita just nak faham dan kenal dulu apakah itu saham. Okay, dan yang paling penting sebenarnya dalam proses kita nak belajar masa kita nak bermula, kita bukan nak tahu teknik, strategi, power gaban ke apa ke. Kita nak tahu adakah pelaburan saham tu sesuai dengan kita ataupun tidak. Itu persoalan yang perlu dijawab ketika kita baru nak memulakan langkah dalam saham. Sebab kalau pelaburan saham tu tak sesuai dengan kita, tak guna kita lakukannya. Okay, sebab dia akan lebih membahayakan diri kita. Okay, so sebab tu dalam proses kita nak mengenali dunia saham, kita nak menjawab persoalan adakah saham sesuai dengan saya ataupun tidak. Sesuai dengan anda ataupun tidak lah. Anda kena jawab soalan tersebut dulu. Okay? Jadi anda kena tahu apakah kelebihan saham, apakah risiko melabur saham, kenapa anda memilih pelaburan saham sebagai medium pelaburan yang anda hendak cuburi. Jadi anda kena ada jawapan-jawapan kepada persoalan tersebut. Kalau anda tidak ada jawapan tersebut, anda pergi cari dulu jawapan tersebut. Okay, anda kena ada reason kenapa anda nak terlibat dalam saham. Dan reasonnya bukan sebab nak buat duit. Nak buat duit ni ada macam-macam cara nak buat duit. Tetapi anda kena faham kenapa anda pilih pelaburan saham, kenapa anda suka pelaburan saham in the first place. Okay, sebagai contoh, kalau sebagai contoh masa saya terlibat dalam dunia pelaburan saham pada tahun 2014, saya memilih pelaburan saham sebab saya rasa ada kesesuaian dengan diri saya. Saya ni adalah seorang yang introvert. Introvert maksudnya dia suka bersendiri, duduk dekat dalam bilik dia, depan handphone, depan laptop, buat aktiviti sendiri. Dia tak suka bercampur gaul dengan ramai orang sangat dekat luar sana. Okay, dia bukan jenis huha-huha. Introvert ni jenis pendiam, dia suka reserve time dia dengan diri sendiri, me time kita sebut. Okay, jadi saya adalah seorang introvert. Jadi apabila saya dapat tahu yang pelaburan saham ni kita boleh melabur tanpa perlu kita jumpa orang, maksudnya kita ada akaun CDS, kita boleh membeli saham dan menjual saham semudah menggunakan smartphone kita, semudah menggunakan laptop kita, tanpa kita perlu jumpa sesiapa, berurusan dekat kaunter mana-mana, maka saya rasa this is what I'm searching for. Itu turning point saya, di mana saya rasa macam saham ni ada kesesuaian dengan diri saya. Saya rasa saya nak buat benda ni. Dan handphone dan laptop ni adalah benda gadget yang selalu bersama dengan saya. Kalau gadget ni boleh membantu saya menghasilkan duit, why not? Okay, jadi itulah sebab kenapa saya memilih pelaburan saham in the first place. Rosiah binti Oguno, hello. Hello ada hello. Okay, Asiba is watching. Dah lama tak nampak Asiba. Norma binti Abdul Rashid is watching. Okay, alright. So kepada anda yang baru join, selamat menyertai sesi live saya. Saya tengah explain tentang bagaimana newbie nak membina keyakinan dalam pelaburan saham. Okay, jadi ceritanya saya tadi macam itulah. Okay, saya bermula dengan mencari ilmu. Alright, dan kemudian menjawab persoalan kenapa saya nak terlibat dalam pelaburan saham. Okay, adakah anda ada jawapan tersebut? Kalau anda belum ada jawapan tersebut, saranan saya anda cari dulu sebab anda. Kenapa anda ingin terlibat dalam saham? Kenapa anda tak pergi buat pelaburan emas ke, pelaburan ASB ke, pelaburan apa-apalah pelaburan lain dekat luar sana. Okay, sekarang macam-macam jenis pelaburan. Wahid Investment lah, macam-macam. So, kenapa anda nak memilih pelaburan saham? Jadi, anda kena ada jawapan anda. Kalau anda tak ada jawapan anda, sebab itulah anda akan goyang. Okay, apabila orang cakap saham tak bagus, harga saham jatuh, pasaran saham merudum, anda mula goyang. Anda mula goyang, mula rasa tak tenang dan sebagainya. Okay, jadi inilah perkara yang pertama yang saya rasa newbie perlu lakukan. Okay, tadi saya dah share 2 tips kot. Okay, yang pertama, cari ilmu tentang asas tentang pelaburan saham. Make sure anda kenal dulu apa itu saham, kelebihan saham, risiko saham.
Okay, dan selok-belok sedikit asas tentang saham, bagaimana nak mulakan langkah dalam saham. Yang kedua, anda kena jawab persoalan kenapa anda nak terlibat dalam saham. Kenapa anda memilih pelaburan saham? Apa yang anda rasa sesuai dengan diri anda? Okay, itu adalah soalan yang anda perlu jawab. Okay? Dan apabila kita dah nampak gambaran asas tentang pelaburan saham dan kita memang nak terlibat dalam saham sebab kita rasa kesesuaian dengan diri kita, maka apa yang kita nak kena buat adalah kita kena mulakan langkah. Ini adalah perkara yang ramai orang tersangkut. Okay, dia takut dan dia stay dalam ketakutan. Okay, sebenarnya untuk berjaya kita kena ambil langkah yang pertama lah. Langkah seterusnya adalah dengan kita membuka akaun CDS. Buka akaun CDS. Dan buka akaun CDS ni bukanlah susah sangat, senang sahaja. Dan sekarang pun kita dah boleh buka akaun CDS secara online. Cumanya bila nak buka akaun CDS ni, saya selalu sarankan anda berhubung dulu dengan syarikat broker ataupun remiser ataupun dealer yang yang berdaftar dengan Suruhanjaya Security Malaysia, supaya anda dapat membuka akaun CDS dengan betul. Sebab jangan terus membeli saham tetapi anda tidak tahu apakah yang anda lakukan. Okay, so starting dengan kita membuka akaun CDS tu dengan bimbingan daripada remiser dan dealer yang betul. Okay, remiser dan dealer ni penting. Penting walaupun sekarang kita boleh buat urusan beli jual saham secara online, tetapi untuk bermula sangat penting untuk kita tahu remiser kita tahu siapa dealer kita. Okay, kalau akaun CDS kita ada masalah dan sebagainya, kita boleh hubungi mereka untuk bantuan. Okay, so remiser dealer ni adalah pembantu kita lah dekat dalam pelaburan saham ni. Okay, dia bantu regarding kita punya akaun CDS. Okay, jadi buka akaun CDS. Okay, itulah step yang anda perlu lakukan. Okay, dan kemudian tunggu akaun CDS anda aktif. Okay, dan maka anda dah bolehlah terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Dan ada juga orang tanya saya, macam mana cara nak buat paper trade? Macam mana nak buat paper trade dalam pelaburan saham? Okay, soalan ni adalah soalan yang biasa ramai orang nak buat paper trade kan. Paper trade ni maksudnya macam simulator lah. Kita beli saham ni olok-olok, okay, ataupun bukan menggunakan duit yang sebenar lah. Okay, pendapat saya tentang paper trade adalah, okay, saya tak berapa setuju tentang paper trade. Okay, kalau pada pendapat saya, kalau anda nak terlibat dalam saham, betul-betul serius nak buat pelaburan saham, anda buka akaun CDS, anda masukkan duit modal anda dalam akaun CDS tersebut dan anda mulakan pembelian saham pertama anda. Dan of course, memang kita first time, kita takut dan sebagainya, tetapi kita kena breakthrough. Kita kena buat langkah pertama, beli saham pertama. Dan beli saham pertama tak payah pakai modal besar-besar. Okay, kita boleh beli saham tu minimum 100 unit sahaja. Jadi kita belilah 100 unit dan belilah satu saham yang harga 20 sen ke, 30 sen, 40 sen ke, just untuk dapatkan feel pembelian saham pertama kita. Biar kita dapat tahu, oh macam ni rasanya beli saham. Sebelum ni tak pernah beli saham. Sekarang anda dah berjaya membuat pembelian saham pertama anda dan anda boleh nampak saham yang anda beli tu masuk dalam portfolio saham anda. Dan kemudian next step mungkin anda boleh belajar untuk jual juga saham tersebut. Okay? Dan dalam proses ini jangan sibuk fikirkan keuntungan. Anda kan baru bermula. Jadi jangan sibuk nak fikir profit 20%, 30%, profit RM1,000, RM2,000. Tak payah semua tu. Okay? Untuk permulaan, fokus fikir macam mana nak buat pelaburan saham ni dengan betul dulu secara step by step. Jadi bila anda nampak proses apa yang anda lakukan tu betul, maka apa yang terjadi kepada anda adalah ketakutan yang bermula tadi tu akan bertukar mula menjadi lebih selesa. Anda akan selesa untuk melabur saham. Dan lepas tu anda buat berulang kali, proses beli dan jual saham ni anda dah buat banyak kali. Lama-lama anda mungkin jadi lebih selesa. Dan kemudian lepas tu anda akan bertambah yakin. Sebab anda dah tahu apa yang anda buat ni betul. Okay, ni proses. Proses sebagai seorang newbie adalah daripada takut. Okay, lepas tu kita nak biasakan dulu benda yang betul, kemudian kita dapat selesakan, lepas tu kita akan bina keyakinan di situ. Itu proses dia. Keyakinan kita datang apabila kita biasa buat benda yang betul. Okay, bila kita dah tahu benda yang kita buat ni betul, keyakinan kita akan meningkat 2-3 kali ganda. That's the idea tentang macam mana seorang newbie boleh membina keyakinan dalam pelaburan saham dari takut sampai menjadi yakin sebab dia buat secara step by step dengan betul. That's the idea yang saya nak kongsikan kepada anda. Dan inilah
masalah ramai newbie dekat luar sana sebab mereka tak dapat bimbingan daripada pelabur dan trader saham yang sebenar. Jadi mereka tak tahu cara proses macam mana nak lakukan benda ni. Jadi sebab tu saya rasa terpanggil sebagai orang yang terlibat dalam pelaburan saham sejak tahun 2014 dan saya dah melatih ribuan newbie untuk terlibat dalam saham. So saya rasa terpanggil untuk share sedikit pengalaman saya, bercerita dengan anda tentang bagaimana cara untuk kita melakukan pelaburan saham ni dengan betul, apakah mindset yang kita perlu betulkan supaya kita lakukan pelaburan saham ni dengan selamat. Semua ni adalah benda-benda yang saya rasa saya nak kongsikan dengan anda. Boleh ke tak? Boleh tak kalau saya kongsikan dengan anda, follower saya di Nizam Malik Page, supaya anda mendapat manfaat sekiranya anda nak terlibat dalam saham, anda tahu apakah langkah-langkah yang anda perlu ambil, dan anda dapat membina keyakinan anda. Jadi takut kepada lebih selesa dan kemudian lebih yakin lagi sampai satu masa yang anda sendiri akan tentukan. Saya rasa itulah dia apa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Ada banyak lagi sebenarnya tips-tips untuk macam mana nak membina keyakinan dalam pelaburan saham, tapi saya rasa nantilah kalau ada masa nanti saya akan share lagi. Dan kalau anda nak tonton ataupun nak belajar, make sure anda follow saya dalam sesi Facebook Live saya sebab saya akan buat lebih banyak sharing tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. So setakat ini sahaja. Saya harap perkongsian saya bermanfaat. Kalau anda rasa bermanfaat, bantu saya klik button share. Bagi saya banyak love. Alright, dan kita jumpa dalam sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care. Bye-bye.